Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, kita sambung balik muka surah 51 dah. Kita sambung pada hadis yang ke 66, iaitu semangat seseorang untuk meraih ilmu, pengetahuan dan hikmah. Baik, kita sambung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada An Abdullah ibn Mas'ud. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatain rajulun atahu Allahu mala fasullita ala halakati fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Baik, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad, dengkilah, tidak ada dengki, illa fi isnatain, melainkan pada dua benda saja. Pertama sekali Nabi beritahu hasad tak ada. Maksudnya yang kata hasad tak ada ni hasad yang boleh menyebabkan mudarat antara manusia dengan manusia. Tapi Nabi membenarkan pula hasad ni. Maka hasad di sini yang disebut oleh Nabi ini adalah ghibtah. Fahuwa ghibtah. Ghibtah ni apa dia? Satu benda yang dibolehkan, hasad ataupun dengki yang dibolehkan untuk tambah semangat. Bagi macam tu, ghibtah. Iaitu ada dua, kata Nabi. Yang pertama sekali, rajulun atahu Allahu mala. Satu orang yang Allah bagi kepada dia, atahu Allah, yang Allah datangkan, yang telah datang oleh Allah dekat atas dia ni, mala, akan harta. Sama ada sikit harta ke, banyak harta ke. Maksudnya mala dengan wajah nakirah tu. Maksudnya tak kira lah banyak ke sikit. Harta Allah bagi dekat dia harta. Kemudian fasullita ala halakati. Kemudian kata Nabi, fasullit, maksudnya digunakan, senang kata, digunakan harta tadi ni ala halakati, di atas menghabiskannya.
Apa maksud halakah? Halakah ni kalau ikut asal masuk binasa, iaitu ihla. Maksud ihla dengan maksud la yabqa minhu syai'a. Maksudnya dia guna habis harta-harta dia ni fi haq, pada jalan kebenaran. Ini maksud dia yang kata kita perlu dengki dengan orang macam ni. Dia ni Tuhan bagi harta dekat dia, kemudian dia guna harta yang Tuhan bagi ni fi haq, pada jalan kebenaran. Apa maksud haq? Ai fi ta'atillah, ini pada jalan taat. Maksudnya tidak ada jalan ihamul israf, dia panggil. Tidak ada orang kata cita-cita dia untuk membazir kepada tempat yang mazmumah ni, tempat tak ada. Maksudnya dia guna harta dia ni kepada jalan-jalan yang Allah suka saja. Maka dengki hak macam ni dia panggil ribtah. Kita disuruh oleh agama untuk dengki kat orang hak macam ni. Bukan dengki untuk menjatuhkan harta dia, untuk tarik harta dia, tidak. Tetapi dengki dengan amalan, ketaatan dia dengan harta dia terhadap agama. Itu yang maksud dia. Tengok dia ni duit banyak, dia ni lagi bagi sumbangan, dia ni lagi duk tambah renovate masjid, duit dia lagi. Kita pun tengok rasa Allah. Maka ketika tu kita ada semangat. Aku nak jadi orang kaya juga. Aku nak jadi orang yang ada harta, boleh aku buat kebaikan. Ni tak apa. Ya. Tapi kalau dengki tengok kawannya harta banyak, dia tak boleh tengok kawannya harta banyak. Dia kalau boleh dia saja nak harta banyak. Dengki nak menjatuhkan. Ni tak boleh. Ni dia larang. Baik, itu maksud dia lah. Maksudnya dengki dengan amalan dia, amalan kebaikan, dengan harta yang dia ada. Baik. Kemudian kata Nabi, wa rajulun, satu orang laki-laki, atahu Allah, yang telah bagilah dia oleh Allah, Allahu oleh Allah, hikmah. Apa maksud hikmah? Wal muradu biha al-Quran. Yang dikendaki dengan hikmah di sini pengetahuan tentang agama, Al-Quran. Orang yang Allah bagi kepada dia ni mahir dengan Al-Quran, faham Al-Quran, faqih tentang Al-Quran. Fahuwa yakhdi biha, kemudian dia menunaikan, melaksanakan biha dengannya, dengan hikmah tadi, wa yu'allimuha, dan dia mengajar orang pula. Alim, ustaz, tok guru dan sebagainya. Dia tengok Allah, ustaz ni banyak betul pahala, banyak betul kebaikan dia. Dia ada ilmu, dia faham agama, dia faham Quran, dia faham hadis. Kemudian dia yu'allim pula, dia bagi tahu pula dekat orang. Kita kena dengki hal macam ni. Dia kena dengki. Ni antara hasad yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Selain daripada ni tak boleh. Orang kata dengki boleh dengki, ribtah saja. Yang lain tak boleh. Maksudnya dengki dengan amalan orang, dengki dengan orang kata pekerjaan baik orang. Maka kita nak juga jadi macam tu. Habis itu. Baik. Kemudian seterusnya kita masuk hadis. An Ibn Abbas, tajuk dia sabda baginda, ya Allah ajarkan kepadanya Ibn Abbas Al-Quran. An Ibn Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu kitab. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Ibn Abbas, dia kata dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhamman ini maksudnya mendakap akan aku oleh Rasulullah. Maksudnya Nabi peluk aku. Nabi peluk aku. Wa qala Allahumma 'allimhu al-kitab. Waktu Nabi duk peluk tu, Nabi kata apa? Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi alimlah dia. Alimhu, alimkan dia. Siapa dia? Ibn Abbas lah. Al-kitab, akan kitab, yang ni Al-Quran. Maka riwayat daripada Bukhari disebut macam ni.
Kalau kita buka dalam riwayat-riwayat lain, dia ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan bahawasanya Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dalam riwayat yang lain. Ada yang kata dengan wajah yang lain lah. Macam-macam riwayat lah. Dalam ni dia sebut alimul kitab. Mana berkat lah. Antara kehebatan Ibn Abbas, hebat dalam ilmu ta'wil. Sebab tu adanya tafsir Ibn Abbas. Dan tafsir Ibn Abbas ini antara tafsir yang orang kata menjadi rujukan. Hebatlah. Kerana kealiman dia dengan berkat doa Nabi SAW. Ya. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi peluk, Nabi tiup dekat ubun-ubun dia. Waktu tu Ibn Abbas kecil lagi. Ibn Abbas kecil, Nabi peluk dekat dia, Nabi tiup. Sebab tu kata ulama sunat. Kalau sekiranya ada budak-budak, kita doa macam ni. Pegang dia, kemudian orang kata tiup dekat kepala dia. Tiup dekat ubun-ubun lah. Antaranya kata ulama, Allahumma alimhul kitab, ataupun Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Tiup. Mana tahu mudah-mudahan doa kita ni mai berkat. Dia ni besar je so. Jadi orang yang orang kata faham Al-Quran, reti tentang tafsir Al-Quran dan faqih. Mudah-mudahan macam tu. Sebagaimana apa yang dibuat oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Dan ada yang orang kata sahabat-sahabat yang lain, anak-anak sahabat yang lain, ada kalanya Nabi orang kata buat cara yang lain, macam-macam. Baik, habis itu sunat lah. Jumpa budak-budak peluk ke, baca doa dekat dia. Mudah-mudahan. Baik, kemudian seterusnya An Abdullah ibn Abbas qala, daripada Ibn Abbas lagi ni, aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma izin faqad nahaztul ihtilam. Daripada Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas qala, kata Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ni Ibn Abbas lah, nama dia Abdullah ibn Abbas. Dia kata aqbaltu raqiban, satu ketika telah datang aku raqiban, hal keadaan aku naik kenderaan. Raqib ni maksudnya naik unta. Ada riwayat kata naik unta. Dia kata orang kata kaldai. Ni dia tulis depan. Ala himarin, di atas himar. Himar ni kalau bahasa kita dia panggil kuda padi yang pendek, yang kecil tu. Kuda padi. Himar tu. Kaldai. Dia kecil sikit pada kuda. Himarin atan. Mana himar, atan tu maksudnya betina. Maksudnya dia naik dengan himar betina. Wa ana yauma izin, kata Ibn Abbas, dia kata, dan aku pada waktu tu, yauma izin, pada waktu tu, qad nahaztu ihtilam. Nahaz ai bermakna qaribtu, wal muradu bi ihtilami bulughi syar'i. Maksudnya yang kata nahaz maksudnya hampir, yang dikendaki hampir itu maksudnya balik mengikut wajah syar'i, jalan syar'i. Maksudnya balik yang sebenar tu lah. Bukan kata balik mengikut pandangan kita ni. Kalau kita ikut balik kita ni, kira agak-agak umur 15 tahun kita agak-agak balik dah. Kadang-kadang budak-budak perempuan umur 10 tahun, 9 tahun kita duk bahasa dia balik dah. Ni pandangan agama dengan mimpinya apa dan sebagainya lah, ya. Itu dia panggil bulugh syar'i, balik sampai. Itu dia kata nahaz tu. Maksudnya nahaz ini maksudnya hampir sangat. Itu tu dia budak lagi dah. Dia budak lagi. Nahaz ihtilam, ihtilam maksudnya hampir mimpi, hampir balik. Ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu yusalli bi Mina, tengah semayang dekat tempat nama dia Mina. Waktu dia naik kuda padi ni tadi ni, dia naik himar tadi ni, dia pergi ke Mina, dia duduk tengok Nabi tengah semayang dekat Mina. Yusalli bi Mina.
Kemudian kata dia ila ghairi jidar. Waktu Nabi semayang tu, waktu tengah-tengah orang kata Mina tu, tidak ada jidar pada waktu tu, tidak ada penghalang. Jidar ai bermakna ghairu satrah, maksudnya tidak ada penghadang. Mana semayang, sebab tu kita disunatkan apabila nak semayang mau kena bawa penghadang datang depan tu. Maksudnya orang tak boleh lalu lah di bawah tu. Dia lalu boleh lalu depan penghadang kita. Pasal tidak ada sah. Tidak ada orang kata apa? Orang kata laluan yang khusus. Maksudnya situ boleh lalu. Macam Ibn Abbas, dia tengok Nabi tengah semayang, dalam keadaan tidak ada Nabi letak apa-apa depan dia, tak ada. Bila jadi dalam keadaan macam tu, famarartu baina yaday ba'di saf. Dia ni pun yang kata Ibn Abbas ni, dia budak. Waktu tu budak. Kemudian dia kata wa marartu, maka aku lalu, dia kata. Lalu dalam keadaan naik tadi lah, naik himar tadi ni, baina yaday, di antara orang kata baina yadayhi ba'di saf, di antara saf-saf tadi aku lalu. Antara saf-saf tadi tu aku main lalu depan semacam. Ada riwayat mengatakan dia main lalu depan, daripada depan dia menghadap perut masuk ke ala ke belakang. Ada riwayat melalukan dia lalu depan saja. Depan terus. Macam budak-budak duk berlari. Ada macam tu. Kemudian kata dia wa arsaltu atan, kemudian aku lepaskan aku punya orang kata kaldai betina aku tadi ni. Waktu dia nak masuk tadi tu, dia lepas kuda dia tu. Maksudnya dia turun daripada himar dia tadi ni, daripada kaldai, dia pun lalu ke depan sah. Lalu semacam tu ya. Tak ada lah macam kita ni, bila kita dah faham apa semua, kita mungkin mengelak sikit ke apa semua, ke ikut belakang ke apa semua, tidak, dia lalu ke depan sah tu semacam tu. Tarta' ni banyak maksud. Asal dia kalimah dia ni tarta'i, dia buang ya tu. Pasal apa? Dia hazaf ya kerana untuk takhfif, untuk bagi ringan sebut. Asal dia tarta'i. Orang Arab ni susah sikit nak sebut, keliat, dia buang tu. Dia buang ya tu untuk ringan, jadi tarta'. Jadi tarta'u. Mudah. Tarta'u ni maksudnya yang kata wa arsaltu atana tarta'. Maksudnya dia lepas dia punya himar dia tu, kemudian himar dia tu tarta'. Tarta' ni maksud dia ta'kulu ma tasya'. Maksudnya dia makan lah. Maksud dia main sendiri-sendiri. Dia makan sendiri-sendiri. Ada riwayat mengatakan, orang kata himar dia ni bila lepas, terus dia berjalan. Dia jalan pergi mana-mana salah seorang macam kita. Tu dia panggil tarta'. Bebas. Dia tak ada ikat-ikat dah. Dia pun dekat macam tu ya. Baik. Kemudian kata Ibn Abbas, dia kata fadaqaltu fis saf. Maka aku pun masuk dalam saf. Dalam duk main lalu tadi tu, masuk pula dalam saf. Falam yunkar zalika alayya. Maka tidak ditegur. Yunkar ni maksudnya Nabi tak marah. Ibn Abbas kata falam yunkar zalika alayya, maka Nabi tak tegur ataupun tak marah zalika, ya demikian apa benda dia buat tadi ni alayya dekat atas. Maksudnya nak bagi tahu kata apa? Nak bagi tahu kata budak-budak kalau lalu depan kita apa semua tak ada masalah, tak batal semayang ke apa semua tak ada. Budak-budak. Cerita dia Ibn Abbas ni waktu tu nak balik, tak balik lagi. Jadi orang kata bila budak-budak main apa semua ni, kita tak sadar marah dekat dia lah. Pasal dia budak. Tu cerita dia macam tu. Jadi maka kita kalau boleh, orang kata kita nak semayang, kita kena buh penghalang depan tu. Buh penghalang depan supaya orang kata orang kalau nak lalu pun dia tengok ada penghalang, dia akan ikut di atas. Dia tak, orang kata sampailah tempat kita sujud tadi tu. Tu dia. Baik, habis itu. Baik, kemudian seterusnya An Mahmud ibn Rabi' qala,
aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan, majjah ni daripada Mahmud ibn Rabi'. Kata dia aqaltu, aqal ay mana hafaztu, maksudnya aku hafal. Minan nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nabi SAW. Dia ingat balik, dia ingat benda yang nabi buat. Dia kata aku ingat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika orang kata majjatan, satu orang kata percikan majah ni, macam kita renjih, satu renjisan majah. Majah fi wajhi, maksudnya renjihan dia ataupun semburan nabi tadi ni, fi wajhi, pada muka aku. Dia ingat. Wana waktu tu ibnu khamsi sinin, dia kata pada waktu tu, dan aku ni, kata Mahmud, orang kata budak yang umur khamsi sinin, umur yang pada waktu tu 5 tahun. Khamsi sinin 5 tahun. Pada waktu dia umur 5 tahun. Dia ingat lagi waktu dia umur 5 tahun ni Nabi pernah pecik muka dia. Ni minad dalwi, daripada dalwi maksud daripada timba lah. Ada ulama mengatakan majah ini satu percikan air kumuhan Nabi, air kumuh Nabi. Huwa irsalul ma minal fam, maksudnya air lepas Nabi kumuh-kumuh tu, kemudian Nabi keluarkan balik dalam bekas dia tu, dalam dalwi dia tu, kemudian dia ambil, dia renjih dekat budak. Tu ada hak kata macam tu. Baik. Pasal apa Nabi buat macam ni? Ni nak cerita kata keberkatan lah. Maka ulama orang kata mentafsirkan hadis ni secara panjang lebar. Ada yang mengatakan perbuatan Nabi SAW ini kepada Mahmud ini merupakan muda'abah. Ada yang mengatakan dengan sebab muda'abah, gurauan. Nak tengok Mahmud pada waktu tu, Nabi pun dia tengok seronok, dia ambil puk. Dia ialah budak-budak, Nabi gurau. Ada yang mengatakan keberkatan, nak bagi berkat, liubarik alaih, untuk bagi keberkatan dengan air kumuhan, air kumuh Nabi tadi ni. Nabi ambil balik, Nabi ambil genjih, puk, Nabi pergi pecik dekat muka dia. Mungkin ada berkat situ tu, kita tak tahu. Pasal apa? Pasal benda inilah pernah dilakukan kepada anak-anak sahabat yang lain. Bukan kata dekat Mahmud saja, bahkan ada riwayat mengatakan kepada anak-anak sahabat yang lain pun Nabi melawak macam tu, Nabi bergurau macam tu. Ada yang mengatakan untuk bagi keberkatan. Tu orang alim apa semua ni, kadang-kadang percikan dia tu, air tangan dia tu ke apa semua ni, kadang-kadang dia ada keberkatan, kita tak tahu. Sebagaimana fi'il Nabi, perbuatan Nabi SAW kepada budak-budak macam ni. Walaupun ada yang mengatakan ia sebagai gurauan, tetapi yang lebih kuat mengatakan nak bagi keberkatan kepada budak. Mungkin dengan sikit-sikit keberkatan. Apa dia keberkatan ini? Iaitu kebaikan, ziyadatul khair. Orang kata ditambahkan kebaikan. Kita tak tahu apa benda yang Tuhan nak bagi kebaikan. Mudah-mudahan dengan percikan tu Allah, dia boleh jadi orang-orang yang baik, kita tak tahu. Tu kata. Sebab tu kata ulama, kana kama kana zalika min sya'nihi ma auladi sahabah. Seperti mana Nabi pernah buat kepada anak-anak di kalangan sahabat yang lain. Macam tu. Habis itu. Baik. Kalau kita ala kuliah, kita kata ambil berkat lah, ambil berkat. Kalau zaman-zaman orang dulu, kalau kita mengaji pondok dulu, air tok guru ni pantang lepa. Air. Tengok tok guru minum ke apa sikit, pergi sambar pula, air tak ada pun. Kadang-kadang nak bekas-bekas dia tu, nak cari berkat dulu punya cerita. Nak ke berkat.
Orang kata tak boleh sikit banyak, usaha-usaha dah. Mana tahu, orang kata mulut dia masing ke apa semua, kita tak tahu. Itu panggil keberkatan. Tapi janganlah sampai hulu, sampai tanpa melampau, sampai ke tahap macam zaman sekarang ni dalam semua macam-macam tu dia melampau sangat ni, kadang-kadang dia boleh timbul fitnah. Bila timbul fitnah tu tak elok sangat. Sampai pergi jilat kaki macam ayah pin pula buat. Jangan buat sampai tu. Kita tak mahu dia sampai bila timbul fitnah ni dia boleh jadi lain pula. Berpada-padalah nak cari berkat pun. Berpada-pada. Kalau orang cerita dulu apa minum air ludah pun ada. Tok guru dulu dia pergi ludah dalam mulut kawan ni. Alim dia ni pasal kena ludah. Ada cerita macam tu. Macam-macam. Baik. Ada yang kata apa ludah tok kenali, kena air. Macam-macam dulu deh. Baik, habis itu. Tu nak cerita dia keberkatan lah. Banyak cara lah nak cerita. Yang kita baca hadis-hadis tadi ni maksudnya nak cerita cara. Ada dengan cara doa, ada dengan cara keberkatan sembuh, ada dengan cara orang kata tiup dan sebagainya. Baik, habis itu. Baik, kemudian hadis seterusnya wa an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah. Daripada Abi Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu, satu perumpamaan. Maka perumpamaan ni kata ulama satu perumpamaan yang ajibah, yang ajaib. La al-qaulu as-sa'ir, syair. Syair, sebut syair payah syair. Tidak, orang kata sebagaimana ungkapan syair. Waktu tu di zaman Nabi, syair merupakan satu ungkapan yang tinggi. Sebelum datangnya Quran, hadis, orang duk angkat syair. Tetapi apabila datangnya Quran dan hadis, syair, ungkapan-ungkapan syair yang hebat pada waktu tu dia jatuh ke bawah. Tetapi masih lagi orang memandangkan kehebatan syair itu. Orang pandang lagi syair itu hebat. Maka ni satu perumpamaan yang dibagi oleh Nabi SAW ni, dia nak bagi tahu kata satu perumpamaan yang cukup hebat, yang kata ajibah ni kata ulama. Tu yang kata masalu. Lalu Nabi bagi satu perumpamaan, ma ba'athani Allah. Yang ni perkara yang dibangkitkan akan aku Allahu oleh Allah. Maksudnya Allah datangkan aku ni, kata Nabi. Apa tujuan? Dia nak buat perumpamaan. Bihi minal huda wal ilmi. Dengannya, dengan ma tadi ni, daripada petunjuk wal ilmi. Tuhan bangkitkan aku, utuskan aku ni, apa dia? Daripada tujuan dia, daripada huda, daripada petunjuk, kemudian daripada ilmu. Apabila masuk dia huda, maka orang kata diperincikan oleh ulama, iaitu petunjuk ini yang kata Allah bagi dekat Nabi, mai turun dekat manusia ini adalah petunjuk kepada mereka yang matlub, yang mahukan kepada petunjuk. Orang yang nakkan pada petunjuk, dia mencari petunjuk ni. Tu yang kata orang yang tak mau cari, yang tuli, yang buat tak tahu, dia takkan dapat petunjuk. Maksudnya nak kena apa? Maksudnya perlu kepada usaha, al-juhdu, perlu kepada usaha untuk nak dapatkan petunjuk. Kita nak mengaji, kita nak alim, mesti mau kena belajar. Bukan kita boleh letak tangan ke atas kepala, tak boleh. Itu masuk huda di sini. Kemudian wal ilmi, kemudian ilmu pula yang dikendaki, ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kenapa? Al-ilm itu makrifah. Menunjukkan kata ilmu agama. Ini yang kata petunjuk dan ilmu agama. Maksudnya nak ajar manusia ni agama. Baik. Kemudian Nabi umpamakan kama salil ghaisil kasir. Nabi pun umpamakan seperti mana
ghaithil kasir, seumpama hujan yang kasir, yang banyak, yang lebat. Oh, Nabi bagi perumpamaan cukup cantik. Nabi kata, umpama Allah utuskan aku ni untuk petunjuk dan untuk ilmu ni sebagaimana hujan lebat. Yang ni asaba ardan, yang apabila jatuh dia dekat bumi, fakana minha naqiyatun, maka kata Nabi, maka jadilah minha, setengah daripadanya, naqiyatun, subuh. Bumi tu bila mana kena dengan hujan, subuh. Naqiyah itu maksud dia subuh. Kemudian kata Nabi, khabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbah. Kemudian menyerap air. Apabila hujan turun, dia menyerap air, kata Nabi. Bila dia serap air, fa'ambatatil kala'a wal ushbah, kemudian dia tumbuh. Maka tumbuh, orang kata dekat tanah tadi ni, kala'a. Kala'a ni tumbuhan. Tumbuhan ni, kata ulama, merangkumi tumbuhan yang kering dan tumbuhan yang basah, kala'a ni. Kemudian dia bersebut lagi wal ushbah. Ushbah ni maksudnya rumput yang kering saja. Kala'a ni merangkumi, tak kering, yang dah mati, yang dah hidup, bila tumbuh, bila hujan turun, dia naik. Itu dia masuk kala'a. Ushub ni maksudnya hak kering saja. Fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir, banyak. Fakanat minha, dan setengah daripadanya ajadibu, setengah daripadanya tanah tu dia jadi ajadib, dia kerah. Kerah maksudnya orang kata amsakatil ma, orang kata dia tidak menyerap air. Amsakatil ma ni bila tanah kerah ni, dia kalau air hujan turun, dia hanya bertakung dia dalam. Dia tak serap masuk dalam. Yang pertama tadi, misal yang pertama tadi, hujan turun, dia serap masuk. Bila masuk dalam, maka dia subur tanah, kemudian dia naik tumbuh-tumbuhan. Hani pula, dia turun, kemudian tanah tu dia kerah. Ajadib ni dia kerah, kemudian bila dia kerah, dia hanya bertakung saja. Bila bertakung situ, fanafa'allahu biha annas, maka kata Nabi, telah beri manfaatlah oleh Allah biha, dengannya, dengan air tadi, annas, oleh manusia, akan manusia. Maksudnya manusia dapat manfaat daripada takungan air, daripada tanah yang ajadib tadi, tanah yang kerah tadi. Saya kita tengok apa perumpamaan yang Nabi nak bagi tahu ni, apa maksud dia. Kemudian fasyaribu, maka minum manusia. Wasaqau, kemudian manusia orang kata bagi minum kepada binatang. Saqau ni maksudnya tuang. Ulama mentafsirkan bagi dekat binatang, bagi siram ke apa semua, ini dipanggil saqau. Kemudian wazara'u, kemudian dia buat dengan air tadi ni, dia buat cucuk tanam. Dia pergi, orang kata tanam apa semua, pergi jiruh tanaman apa semua, padi dan sebagainya apa semua. Wazara'u, maksudnya manusia ambil manfaat daripada air yang bertakung tadi. Hak serap tadi tak ada dah. Ini hak bertakung. Kemudian wa asabat minha, kemudian orang kata wa asabat minha, dan terkena hujan minha daripadanya, ta'ifatan ukhra, pada bahagian yang lain, innama hiya qai'an, maka sesungguhnya itu dia sebagai qai'an. Qai'an ni apa dia? Qai'an ini maksud dia tanah. Qai'an maksud dia tanah. Dia jamak daripada kalimah qa'a. Qa'a, qai'an. Maksudnya tanah-tanah lah, qa'a. Maka kata ulama yang kata qai'an ini tanah yang licin, yang tidak boleh tumbuh. Maksudnya tidak ada tumbuhan hak tumbuh dekat tanah tu. Maksudnya air pun dia tak lekat. Air dia tanah kerah. Kemudian bila air masuk perut, air pun lari, kemudian di situ tumbuhan pun tak ada. Dia panggil qai'an. Tanah yang bertakung air pun tidak, kemudian
tumbuhan lagi tak naik lah. Tanah keras sangat lah, macam tu. Air pun maksudnya tanah tu dia panggil tanah rata yang licin, yang tak tumbuh air. Macam mana panggil, tanah apa panggil sangat? Apa dia? Kontang lah lebih kurang. Kontang ni dia tak ada naik kan, dia tak ada taik rumput pun tak ada, takung air pun tak ada. Dia panggil kontang lah, keras. Kalau kita tengok tanah Mekah macam tu kan, Mekah tu kekayaan dia panggil. La tumsiku ma'a, dia tidak menyerap air, wala tumbitu kala'a, dan tidak tumbuh kala'a. Maksudnya tidak tumbuh, orang kata apa, tumbuh-tumbuhan tak ada. Dia terang dalam. Fazalika masalu, maka ya demikian itu. Maka dia nak terang ni, baru dia nak terang apa perumpamaan. Fazalika, yang demikian itu, masalu, perumpamaan, manfaquha fiddin. Ini perumpamaan yang mana? Perumpamaan yang pertama tadi tu, bukan perumpamaan yang lah ni, yang pertama. Yang ni masalu manfaquha. Faquha ini dia buat baca apa, qaf itu baca baris dhammah. Faquha ni kalau qaf baca baris dhammah ini maksudnya sara faqihan, maksudnya jadi orang yang faqih. Itu faquha. Mana dia betul-betul satu orang hak faqih. Iaitu perumpamaan yang atas tadi. Dia main serap air masuk, kemudian faqih ni maksud dia apa? Dia ilmu tu boleh kat dia beramal, dia boleh pum dekat orang lain pula. Itu maksud dia, ya. Nabi beritahu manfaquha fiddin, mereka fiddinillah, iaitu mereka yang faham, yang faqih fiddinillah, pada agama Allah Taala, wa nafa'ahu, dan manfaatnya agama tadi. Ma ba'athani Allahu bihi, perkara yang ataupun barang yang mengutuskan Allah Taala bihi, dengannya, dengan ma tadi ni. Maksudnya Allah bagi kepada dia ilmu dekat dia, kemudian dia memanfaatkan ilmu yang Allah bagi. Bukan saja dia beramal dengan ilmu dia bagi manfaat pula, sampaikan ilmu, tunjuk pula orang lain, kepada orang lain ni yang kata agama macam ni, dia ajar pula dekat orang. Fa'alima wa 'allama, kata Nabi, fa'alima, dia belajar, dia faham, wa 'allama, dia mengajar orang pula. 'Allama maksudnya dia pula ajar orang. Ini perumpamaan yang pertama, dan yang kedua tadi ni. Kemudian lagi satu perumpamaan, wa masalu, ini hak ketiga tadi, yang kata la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala, yang kata padang apa ni, yang air pun tak boleh nak serap, air pun tak boleh nak takung, kemudian rumput pun tak boleh nak tumbuh. Ni perumpamaan kata Nabi, man lam yarfa' bizalik ra'san, mereka yang orang kata lam yarfa' bizalik, mereka yang tidak orang kata mengangkat yang demikian itu, ra'san masuk, kalau ikut asal masuk kepala, tapi takkan kita nak terjemah kepala dekat sini. Maksudnya kata ulama, tak memikirkan. Ra'san itu maksudnya dia tak fikirkan. Apabila Nabi datangkan wahyu, kemudian Nabi bagi tahu yang kata ilmu ni macam ni, yang kata hidayah ni macam ni, bagi tahu yang kata agama ni macam ni apa semua, lam yarfa' bizalik ra'san, maksudnya dia tak mau langsung nak fikir. Maksudnya nak angkat kepala dia ni untuk renung, betul ke yang kata agama ni macam ni? Betul ke adanya seksa? Betul je adanya hari kiamat, hari ba'as dan sebagainya? Betul ke yang kata adanya hari sesudah kepada mati kita dibangkitkan semula? Itu maksud dia. Walam yaqbal huda, kemudian tidak boleh menerima petunjuk. Ni tak boleh menerima petunjuk. Walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi, dan tidak boleh menerima petunjuk Allah allazi ursiltu bihi, yang diutuskan Allah, tu akan aku
bihi dengannya. Maksudnya yang Allah utus dekat aku, kata Nabi, bihi dengannya allazi tadi ni. Maksudnya dengan apa yang Allah utus kepada aku, dia tak boleh nak terima. Ini golongan, kata Nabi, perumpamaan sebagaimana tanah yang kering kontang, yang air pun tak boleh pump dekat dia, air pun lari, kemudian apa pun tak boleh, menapak dekat orang lain pun tak boleh. Yang tadi bertakung boleh orang menapak juga. Yang pertama tadi, dia boleh untuk diri dia, kemudian dia boleh bagi menapak dengan tumbuhan. Maksudnya orang boleh ambil daripada tumbuh-tumbuhan, boleh menapak kepada manusia dan sebagainya. Hak yang ketiga ni langsung tak boleh apa. Ini perumpamaan yang Nabi bagi tahu. Hujan yang turun tadi ni, al-ghaiz, dia panggil al-ghaizul kasir, hujan lebat tu perumpamaan. Maka dengan perumpamaan ni kita boleh tengok. Ini yang kata lumrah manusia macam ni. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh nak terima, ada orang hak macam tu, ada orang tenggelam terus, macam-macam manusia. Kita cakap macam ni, dia pusing macam ni. Kita bagi tahu macam ni, dia macam-macam kelok. Macam-macam ada manusia. Habis itu perumpamaan. Tu nak cerita kata kelebihan orang yang menuntut ilmu macam tu lah. Orang mengaji ni dia boleh faham. Dia boleh dapat kepahaman, kemudian dia boleh ajar orang. Baik, habis terus. Kemudian diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Tajuk dia. An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah ay yurfa al-ilm. Daripada Anas ibn Malik, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Rasulullah SAW, inna min asyratis saah, sesungguhnya min asyrat ay mana alamatuha, asyrat alamat, semua daripada alamat as-saah, alamat kiamat, ayurfa al-ilmu, kata Nabi, bahwasanya terangkat oleh ilmu. Terangkat ilmu ni macam mana? Iaitu biraf'i mautil hamlah, iaitu dengan Allah angkatkan dengan matinya orang yang ada ilmu, yang bawa ilmu tu. Maksudnya bimautil ulama, dengan Allah matikan orang alim. Dengan Allah matikan orang alim. Itu yang maksudnya apa, yurfa'al ilm, terangkat ilmu tu. Makin lama pas seorang-seorang orang alim mati. Pasal dia makin lama makin, yalah, makin akhir zaman, makin orang makin jauh, orang mengaji ni kurang lama kurang, berapa kerat je nak mengaji. Apabila berapa kerat je nak mengaji, kemudian orang alim ni makin lama makin tua, tuan tarik seorang, habis mati. Itu yang kata, orang kata terangkat ilmu tu, hilangnya ilmu. Kemudian kata Nabi, wayas butal jah, kemudian akan orang kata meningkatnya kejahilan. Jadi banyak jahil. Maka benda-benda yang Nabi sebut ni memang orang kata hari ni cukup nyata. Cukup nyata. Wa yushrabal khamru, kemudian orang kata peminum arak ni banyak. Orang minum arak ni banyak sangatlah. Dia jadi sampai ke tahap orang kata apa, yang kata yushrab ni sampai ke tahap kata ulama, dia boleh apa, wa istiharu, dia boleh orang kata istihar ni maksudnya apa, dia jadi macam tak malu lah, minum di mana-mana. Dia akan sampai tahap tu. Dulu nak tengok orang minum arak ni, susahlah. Tinting arak tu kadang-kadang tengok tu dari hutan-hutan di orang kata belakang perdu, pokok buluh je. Sekarang ni dah pergi dekat apa orang kata dekat bus stand ke, ada dekat kaki lima apa semua, benda ni terlampau. Dan orang yang minum pula tu, kadang-kadang orang yang kata orang Islam yang minum tu tanpa ada segan silu. Tu maksud dia. Ni yang kata wa yushrabal khamru, ini maksudnya
peminum arak ini sudah tidak malu, dia panggil macam tu. Tak malu lah. Dia pula jadi macam bangga pula dengan minum arak tu, dia jadi bangga pula. Macam kita masuk kadang-kadang pasar raya, kadang-kadang budak-budak Melayu ni dia jadi macam seronok pula beli arak tu. Bayar pula depan kita pula, selamba ya. Kita pakai kepiah, dia buat tak. Dia buat kering je nampak kita pakai kepiah. Mana juga kata apa? Dia sudah hilang rasa malu tu. Bagi dia biasa, minuman tu jadi biasa. Macam minum Nescafe tu. Tapi arak dulu nampak orang pakai lebay ke apa semua, nak bawa teh arak ni tak berani. Sekarang tak ada. Tu maksud dia. Apabila berlaku benda ni, sudah tepat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian wa yazharuz zina, kata Nabi, banyak perzinahan. Yang kata yazharuz zina ini ayyabshu zina, maksudnya meluas sangat, tersebarnya zina ni. Tuan, kalau iyalah kita boleh tengok zaman kita ni, sebab tu kata ulama fi haziz zaman, maka zaman ni dia kata memang zaman yang sudah cukup benda yang ada, tunggu masa ya. Pasal apa? Pasal tanda-tanda yang Nabi bagi tahu ni semua dah ada. Ni yang kata orang minum arak tak malu pun dah ada. Kemudian apa, penzinaan, yang kata berterang-terangan penzinaan, bukan maksud kadang-kadang dia boleh berzina depan kita, tidak. Maksudnya merebak. Zaman sekarang ni zaman apa? Zaman canggih, internet ada belaka. Orang boleh tengok macam-macam perzinaan. Orang boleh bubuh macam-macam dalam internet. Meluas. Bukan kata kita nampak, kita keluar nampak selamba je dia. Dah, bukan maksud dia macam tu. Maksudnya orang boleh tengok meluas melalui media, melalui internet, melalui Facebook dan sebagainya. Benda ni yang dimaksudnya, yang kata yafshu, tersebar. Jaga. Ya. Tu yang kata tanda-tanda kiamat terlampau hampir sangat. Baik, habis itu. Ada lagi tanda-tanda kiamat ni. Baca lagi. Dan seterusnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini daripada Anas ibn Malik. Antara sebut Anas ibn Malik. Dalam riwayat Tirmizi pun ada sebut, dalam Muslim ada sebut, la uhadditsannakum haditha la yuhaddithukum ahadun ba'di. Itu dia punya apa depan dia. Anas ibn Malik dia kata apa? Aku nak cerita dekat kamu satu hadis, satu cerita. La yuhaddithukum ahadun ba'di. Tidak ada orang nak cerita dekat kamu selepas daripada aku. Saya ambil daripada Matan Nasai, daripada Fathul Bari tu dia ada. Mana Sayyidina Anas dia nak beritahu ni, aku nak cerita dekat kamu ni satu cerita yang tak ada orang cerita. Selepas aku tak ada cerita. Maksudnya kata ulama, pada waktu tu Sayyidina Anas duduk di Basrah. Dan dia di antara orang kata satu orang sahabat yang orang kata di antara yang terakhir meninggal. Yang dengar hadis ni dia dengan sahabat-sahabat yang lain, yang sahabat-sahabat yang lain dah tak ada dah. Sayyidina Anas saja. Sebab tu dia bagi tahu, dia kata aku nak cerita dekat kamu ni satu cerita yang kamu takkan dengar dah selepas daripada aku ni, cerita ni. Maksudnya yang betul-betul dengar daripada mulut Nabi. Orang lain boleh cerita, mungkin dia ambil nakal daripada ustaz dia, mungkin dia ambil nakal daripada tok guru dia. Ni aku nak cerita benda betul yang keluar daripada lidah Nabi ni yang dekat aku. Aku saja seorang tinggal. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Anas pada waktu tu nak meninggal dunia dah, dia pesan benda ni. Dekat orang kata sahabat-sahabat yang ada pada waktu tu. Maksudnya di kalangan tabi'in lah pada waktu tu yang ada. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, dia kata aku dengar akan Rasulullah SAW yaqulu, Nabi kata beritahu, min asyrati sa'ah, daripada tanda-tanda asyrat, maksudnya alamat lah. Daripada tanda-tanda kiamat itu ayyakilla ilmu wa yazharu jahlu, iaitu ayyakilla ilmu, akan berkurangnya ilmu. Maka berkurangnya ilmu kita beritahu tadi itulah, iaitu dengan sebab bimautil ulama, yang Tuhan matikan orang alim lah, antaranya.
Kemudian wa yazharu jahlu, kemudian akan zahirlah kejahilan. Bila orang alim dah tak ada apa semua, maka orang yang bodoh ni dia orang kata mulazamah dengan kebodohan dia. Kata ulama, orang yang bodoh ni dia dengan bodoh. Dia cakap pun cara bodoh. Sebab tu dia buat andaian dalam keadaan dia sendiri tak tahu. Dia boleh buat andaian sendiri. Macam zaman sekarang orang boleh buat andaian. Andaian ikut. Dia kata tak sukalah cara macam ni. Dia tak duduk pun dalam tu. Dia nak komplain satu jemaah, dia tak duduk dalam jemaah. Dia boleh buat andaian ikut kepala otak dia. Mana boleh. Tu dia panggil orang tak cerdik, hang bodoh. Lepas tu bila dia kena duduk, dia nak tahu benda tu boleh tak boleh, salah tak salah, dia mesti kena duduk dalam tu. Dia kena, orang kata selam, kena tanya betul pasal apa dia buat macam ni, apa strategi dia macam ni. Dia kena tahu macam tu. Dia bukan boleh buat andaian. Kalau kita ikut andaian kita, habis semua tak kena. Pasal andaian kita berdasarkan kepada nafsu, bukan berdasarkan kepada ilmu. Apabila kita duduk di dalam muafakah, dalam satu persepakatan, maka kita akan timbulnya pada waktu tu macam-macam aliran pandangan yang mari yang boleh menyebabkan nafsu kita itu luruh, nafsu kita itu jatuh. Iblis pun akan jadi, orang kata, terpahat dengan ilmu cahaya itu. Ini diantaranya kata ulama, wa yazharu jahl, maksudnya zahir kejahilan. Banyak. Kemudian wa yazharu zina, zina pun betul banyak. Wa taqsuran nisa, wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Kemudian kata Nabi, banyaknya perempuan. Yang banyak orang tu kata akhir zaman orang perempuan banyak. Maka dibahas oleh ulama panjang. Pasal apa yang kata, orang kata perempuan apa, orang kata banyaknya orang perempuan, wa yaqillar rijal, kemudian sikitnya lelaki. Maka dibahas. Sehingga kan nisbah, Nabi bagi tahu hatta yakuna li 50 imra'atan, sehingga jadilah lebih kurang li 50 imra'atan, 50 orang perempuan al-qayyimul wahid. Maksudnya apa dia? Dibandingkan dengan satu orang lelaki. Dia panggil nisbah, majaz, perumpamaan. Perumpamaan. Nak tunjuk kata akhir zaman itu macam tu. Maka ulama bahas, ada yang mengatakan dengan sebab sikitnya orang lelaki, orang kata dengan sebab, orang kata fil rijali li'annahum ahlul harb, dengan sebab lelaki banyak pergi perang. Bila lelaki banyak pergi perang berbanding dengan perempuan, perempuan tak pergi perang. Bila lelaki banyak hak gugur syahid di medan perang. Ada ulama mengatakan bukan dengan sebab itu. Ada ulama kata bukan dengan sebab itu. Maka pandangan ini banyak yang menyokong. Banyak yang menyokong. Ada yang mengatakan li'annaha alamatul mukhassa la sababal akhar. Dia kata dah, memang inilah alamat yang khas ataupun alamat yang khusus. Sebab apa? Sebab memang Allah takdirkan, kata dia, Allah takdirkan fi akhir zaman ayyaqilla man yulada minaz zukur wa yuktharu man yulada minal inath. Dia kata macam tu. Dia kata memang akhir zaman. Apa yang Nabi bagi tahu bahawasanya memang Allah dah takdirkan hampir berlakunya kiamat akan ramainya orang perempuan daripada orang lelaki. Bukan dengan sebab peperangan. Dengan sebab Allah lahirkan orang perempuan ramai. Memang itu nak menunjukkan antara alamat khas yang disebut oleh Nabi SAW bahawa tanda hampirnya kiamat. Tu. Walaupun ada pendapat kata dengan perang apa semua, tetapi pendapat ini disangkal. Maka yang lebih tepat adalah mereka yang menyokong bahawasanya memang itulah kehendak takdir yang Allah sudah takdirkan, bahawasanya akhir zaman memang macam ni. Memang macam ni. Ada pendapat lain mengatakan dengan sebab banyaknya kejahilan apa semua, sehingga kan orang kahwin dengan orang perempuan yang langsung tidak reti agama. Langsung tidak reti agama. Sebut Allah pun tak reti. Sehingga kan dia kahwin sampai banyak-banyak mana dia nak kahwin. Menunjukkan kata li khamsina, dia boleh pegang lebih kurang 50 orang dia seorang. Macam-macam lah pendapat. Tapi ala kulli hal, maka itu adalah menunjukkan kata apa?
kata tanda-tanda berlakunya kiamat itu sudah hampir. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dia ni perempuan straight ni. Mai tahun ni perempuan saja. Lelaki mai seorang. Oh nak boleh lelaki. Orang yang anak perempuan ramai teringin kepada anak lelaki. Orang yang lelaki ramai teringin kepada anak perempuan. Dia menjadi macam tu lah. Ya. Itu takdir Allah. Maka akhir zaman kita akan jumpa macam tu lah. Ya. Cuma li khamsina imra'atan ni maksudnya nak bagi tahu kata ini nak kata nisbah kata orang perempuan tu ramai. Bukan kata lelaki tu boleh kontrol 50 orang, boleh kahwin sampai 5. Bukan maksud dia macam tu. Maksudnya lam itu maksudnya nak bagi nisbah kepada ramai. Ramai. Ada ulama mentafsirkan lam itu dengan maksudnya al-qawwamuna 'ala nisa. Maksud lam itu dengan sebab orang lelaki ni dia boleh kontrol orang perempuan. Tu. Saya suka dengan ungkapan Imam Qurtubi. Saya ambil nakal sikit. Imam Qurtubi dia sebut apa? Dalam mentafsirkan hadis ni. Dalam kitab Al-Mufham. Imam Qurtubi sebut dia kata fi hadzal hadis dia kata ilmu min a'lamin nubuwah. Dia kata hadis ni dia nak cerita yang kata ilmu, satu ilmu yang Allah bagi kepada para nabi. Yang kata ilmu min a'lamin nubuwah, ilmu daripada ilmu para nabi. Dia kata iz akhbara an umuri, dia kata kalau nabi menceritakan ni apa benda ni, perkara-perkara ni yang kata akan bangkitnya zahirnya orang kata kejahiran, kemudian akan tersebarnya orang kata zina dan sebagainya, dia kata sataqa, maka akan jadi. Kemudian fawaqa'at, kemudian dia kata bila benda tu orang kata akan bangkit, maka dia akan jadi dengan ungkapan Nabi tadi ni, kata Imam Al-Qurtubi, khususan fi hazil azman, dia kata khusus pada zaman sekarang. Imam Qurtubi kata zaman sekarang ni sudah nampak dah benda yang Nabi bagi tahu ni, maksudnya tunggu masa ya. Cerita dia tunggu masa. Pasal benda yang Nabi bagi tahu ni semua benda ni betul berlaku. Semua benda betul berlaku. Satu ilmu yang Allah anugerahkan, Allah bagi kepada Nabi, dan Nabi tak pernah dusta. Baik. Maka bila terjadi benda ni, maka tunggulah saat dia. Baik, habis itu dah. Tu 5 benda tu lah, dia beritahu 5 benda tu. Baik, kemudian kata Nabi sekali seterusnya an Ibn Umar qala, daripada Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Banyak bab ilmu ni tu. Banyak muka surat cerita bab ilmu ni. Baina ana naimun utitu biqadah labanin fasharibtu hatta inni la ara riya. Daripada Ibnu Umar qala, kata Ibnu Umar, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallam qala. Nabi kata apa? Nabi kata baina ana naim, ketika mana aku naim, aku sedang tidur. Ni Ibnu Umar dia kata aku pernah dengar Nabi pernah bagi tahu dekat kami ni. Nabi bagi tahu apa? Nabi bagi tahu kata waktu aku tengah tidur ni, utitu bi khadahi labanin. Utitu maksudnya aku didatangkan bi khadah dengan satu bekas laban, satu mangkuk laban. Laban ni susu. Uti itu maksudnya majhul yang ma'ruf. Dia panggil majhul ma'ruf tu lah. Maksudnya siapa yang mai datang dekat Nabi? Allah lah. Tu cerita dia. Fasharibtu, maka aku pun minum dalam mimpi ni. Cerita ni dalam mimpi. Aku pun minum. Hatta inni la ara riya, sehingga kata Nabi, ini sesungguhnya la ara, aku tengok dalam mimpi aku tadi ni, aku tengok ariya mengalir, yang kata susu tadi ni,
Apa yang susuk? Yang kata Laban tadi ni, mengalir susuk yakhruju fi azfari, keluar sampai orang kata daripada mangkuk tu sampai kepada kuku aku, azfar. Ada yang kata azfar tu masuk jari, maksudnya kuku aku. Waktu tengah duk minum tu sampai keluar, maksudnya banyak sangat lah susu tu. Summa, kemudian kata Nabi, a'taitu fadli, maka aku bagi, a'taitu aku bagi fadli yang lebih tadi, lebih daripada susu tadi, Laban tadi tu, Umar bin Al-Khattab akan Umar ibn Al-Khattab. Dia mimpi lebih tadi ni, bila aku minum sampai terkeluar, maksudnya banyak sangatlah minum. Tengah minum tadi sampai terkeluar, mengecik sampai keluar aku jari ni, kemudian lebih tu aku bagi dekat Umar, bagi dekat Sayyidina Umar. Qalu fama awwal tahu ya Rasulullah. Qalu, kata mereka itu sahabat lah yang dengar tadi ni Nabi cerita, kata aku minum susu ni, fama awwal tahu, apa dia takwilan dia? Sahabat tanya apa benda maksud dia. Dia kata mimpi minum Laban tadi ni, minum susu tadi ni, apa maksud dia? Ya Rasulullah, khala al-ilma. Lalu kata Nabi, mimpi itu yang kata Laban itu ilmu. Maka nak tunjuk kata apa? Nak tunjuk kata Allah bagi kepada tubuh badan Nabi SAW ilmu ni, orang kata untuk bawa agama komplit. Sehingga kan orang kata dengan lebihan tu Nabi ajar, nak bertunjuk kata nak ajar kepada Sayyidina Umar, bagi tahu dekat Sayyidina Umar ilmu tu yang Allah curah dekat Nabi tu, bagi dekat Sayyidina Umar. Nak beritahu kata Sayyidina Umar ni antara juga di kalangan sahabat yang alim, yang Nabi nampak mimpi itu. Hebat Sayyidina Umar, walaupun dia bukan asal daripada orang kata orang yang mula-mula daripada lahir dia Islam, tidak. Bahkan dia di kalangan orang-orang yang orang kata di kalangan dewasa, dia masih lagi menentang Nabi. Apabila masuk Islam, dia ni di antara orang yang betul-betul istiqamah untuk mengaji. Nak tunjuk kata Sayyidina Umar ni sentiasa mendampingi Nabi, sentiasa mengaji, sentiasa orang kata bertalaki dan sebagainya, sehingga kan Nabi nampak dalam mimpi dia tu air susu, kemudian Nabi bagi dekat Sayyidina Umar. Nak tunjuk kata ilmu yang ada pada Nabi tu bagi dekat Sayyidina Umar. Tu. Maka kata ulama menunjukkan kata kesyumulan agama ini sudah komplit yang Allah turun dekat Nabi SAW, maka tidak perlu cari yang lain lagi. Sebab tu sudah cukup untuk orang kata kita beramal dengan apa yang Nabi bawa, dengan cara Nabi apa semua ni sudah komplit, tak boleh nak petikai apa dah. Pasal Allah dah cukupkan dengan ilmu kepada Nabi SAW daripada semua aspek kehidupan, daripada tidur sampai tidur semula, daripada tidur sampai tidur semula komplit ada pada tubuh badan Nabi SAW. Itu maksud dia, yang kata Allah bagi dekat Nabi ilmu, yang kata Laban tadi itu. Baik, habis itu. Kemudian seterusnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada. Boleh baca hijjatil wada pun boleh, hijjah pun boleh, harus kata ulama, yajuz, boleh. Cuma orang kata wadah tu ada orang panggil widah. Tapi kalau yang masyhur dalam hadis wadah lah. Wadah. Kita panggil haji widah. Widah bahagian bawah. Dia asal dia wadah. Hujjatul wada. Hijjah tak apa, hijjatul wada sama maksud. Baik, daripada Abdullah ibn Amr ibn As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada, orang kata berhenti pada haji yang terakhir. Waqafa ni maksudnya Nabi berhenti dalam keadaan duduk atas tunggangan, ai raqiban, dalam keadaan duduk atas unta. Maksudnya dalam jalanan haji itu dia berhenti, pada waktu haji yang terakhir dia tu, dia berhenti di satu tempat bi Mina, dan setempat nama dia Mina. Linnasi yas'alunahu, pada waktu tu manusia ni ramai.
Yas'alunahu, bertanyakan kepada Nabi. Yas'alunahu maksudnya mereka bertanyakan akan dia akan Nabi. Maksudnya Nabi berhenti nak bagi semua manusia yang ada pada waktu tu tanya. Tanyalah apa nak tanya. Dalam keadaan Nabi tak turun daripada kenderaan. Sebab tu kata ulama, orang kata sunat kita kalau sekiranya orang kata orang yang nak mengajar tu duduk di atas. Bukan apa, bagi orang boleh tengok secara musyafahah, mulut Nabi ke boleh faham dan sebagainya, tengok betul ke buatan. Kerana ada satu benda yang hanya perlu kepada gerakan tangan dan sebagainya yang nak boleh faham. Bukan hanya maksudnya nak bagi satu contoh. Misal dia kata okey rukuk macam ni, contoh kata rukuk macam ni, dia kena buat macam ni. Jadi kalau duduk di bawah, orang belakang tak nampak. Pasal mulut saja rukuk macam mana rukuk, orang tak tahu rukuk macam mana. Dia buat tunjuk okey macam ni. Maksudnya perlu kepada tempat tinggi pasal orang boleh tengok. Sebab ada kalanya Nabi bagi perumpamaan dengan menggerakkan jari Nabi, perumpamaan yang Nabi bagi tu. Tu maksudnya kata sunat. Baik. Faja'ahu rajulun, maka telah datanglah dekat Nabi akan Nabi rajulun, oleh satu orang lelaki, faqala lam ash'ur. Satu orang lelaki mai tanya dekat Nabi. Kata Imam Bukhari, lam a'rif ismu hadha sa'id, aku tak tahu siapa nama dia lelaki ni. Pasal apa? Pasal tidak disebut dalam riwayat-riwayat tentang nama lelaki ni. Tetapi wazahir, kata dia, yang zahirnya anna sahabi lam yusamma ahadan, yang pastinya dia ni satu orang sahabat, tetapi tidak dinamakan nama dia. Pasal apa? Pasal likasrati man sa'ala izzaka pada waktu tu. Maksudnya pasal pada waktu tu dia orang ni tak cam siapa dia di kalangan sahabat tu yang tanya. Pasal ramai sangat bertanya pada waktu tu, tak tahu satu orang yang mana tanya. Ni kata Bukhari, pasal tu dia tak bubuk. Rajul ni tak tahu lelaki siapa, tapi yang tahunya sahabat lah. Tak tahu sahabat yang mana. Pasal ramai sangat yang tanya, sahabat-sahabat yang tanya pada waktu tu. Tak tahu soalan ni mari daripada siapa, sahabat yang mana. Dia kata apa? Faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbah. Dia kata ya Rasulullah, dia kata lam ash'ur, aku ni tak perasan lah. Ash'ur ni maksud aku rasa, dia macam tu. Aku tak rasalah macam fahalaqtu qabla an azbah. Aku telah cukur sebelum aku sembelih. Aku cukur dulu baru aku sembelih. Qabla an azbah. Dia rasa macam tu. Macam patutnya kena sembelih dulu. Ni dia cukur dulu. Dia macam tu. Dia maksudnya terbalik. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata dia izbah. Dah cukur dah. Nabi kata izbah, sembelih. Izbah dari bawah tu dah. Pasal apa? Pasal apabila dia punya ain PN dia berbaris fathah ataupun baris kasrah, ini kaedah. Maka dia punya depan dia mesti berbaris kasrah. Apabila ain PN dia berbaris dhammah tu, kalau ba tu baris depan. Depan dia mesti kena baris depan. Uzbuh. Contoh kata macam tu. Itu kaedah lah. Macam ni izbah. Nabi kata sembelih. Wala haraja, maka tidak ada, tak mengapa. Haraja ni maksud tak ada dosa. Kena faham ni haraja sini ni. Jangan salah faham. Kata ulama, apa dia? Qala ba'du ulama, kata ulama yang kata tak ada dosa ini adalah nafyul ismi faqat. Hanya dosa je, tak ada pasal dia tersilap. Tetapi kata ulama, dia dam apa semua atau dia kira lain. Orang buat haji ni apa semua dia tersilap, dia tak perasan, tak sengaja, memang tak ada masalah. Ni kata yang kata izbah, Nabi SAW sembelih wala haraja, tak ada masalah, tak dosa dia. Maksud dia apa? Pasal dia tak sengaja. Pasal bukan dia saja-saja dulu dia tak perasan, tetapi
Maka ada perbahasan yang lain dalam bab haji, nanti kita akan jumpa lah. Tapi dia tetap kena. Ini nisbah kepada dosa saja. Tak dosa, tak masalah. Maksud apa? Tak sengaja. Dia punya macam tu. Jangan kita faham hadis ni kata apa izbah wala haraja, maksudnya tak kena apa. Dam pun tak kena, diat pun tak kena, apa semua. Jangan. Jangan salah faham. Faja'a akhar, maka telah datang yang lain, faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Ada yang datang, faqala, kata dia apa dia? Lam ash'ur fanahartu. Dia kata aku rasalah aku sembelih qabla an armi, sebelum aku lempar, melontar. Orang pergi buat haji ni, sebelum aku pergi lontar jamrah tadi ni, aku sembelih dulu, aku rasa. Dia Umar rasa macam tu. Dia buat dulu. Ni kata, orang kata apa? Tak tahu punya pasal. Timbulnya fatwa, Nabi bagi fatwa begitu. Ya. Lalu Nabi kata apa? Qala Nabi SAW, irmi. Nabi kata irmi, lempar. Amar tu, irmi, lempar. Wala haraja, tidak ada masalah. Wala haraja ni maksudnya tidak ada dosa lah. Tak mengapa. Nabi kata pergi lontar. Dah sembelih dah, pergi lontar. Maksudnya orang kata dia sembelih tadi tu tak dosa lah. Cerita dia macam tu. Tu dia panggil an-nafyu ithmin. Maksudnya nafi dosa tu. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'. Maka apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai' daripada sesuatu khuddima wala ukhira, yang didahulukan, yang orang kata wala ukhira, dan tidak diakhirkan. Maksud dia apa dia? Nabi suruh buat je. Nabi tak suruh ulang balik. Tu. Nabi suruh buat je. Dia dah orang kata pergi sembelih dulu. Lempar dak lagi. Baling jamrah dak lagi. Nabi kata okey, sembelih, pergi jamrah. Pergi lempar. Contoh macam tu. Illa, melainkan kata Nabi apa dia? If'al wala haraja. Dan melainkan Nabi kata if'al, buatlah oleh kamu, wala haraja, maka tidak ada masalah. Perbahasan hadis ni panjang dah. Jangan salah faham. Nanti kita akan bahas dalam bab haji, nanti panjang lebar lah. Kena ataupun tidak, walaupun ada pendapat mengatakan orang kata tidak dikenakan apa-apa dengan sebab dia ni tak sengaja dan sebagainya, tetapi ada pendapat yang lain mengatakan kena. Nanti kita akan bahas dalam bab haji dah. Baik, satu lagi kita ambil lah sebelum kita berhenti yang panjang. Ni bab fitnah juga ni. Baik, an Salim ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yukhbadul ilmu. An Salim, hadis ni daripada Salim, qala sami'tu Abu Hurairah. Daripada Salim telah berkatanya, sami'tu, aku dengar Abu Hurairah. Aku dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yukhbadul ilmu. Kata Nabi apa dia? Yukhbadul ilmu, diangkat ataupun dicabut ilmu. Yang kita beritahu tadi itulah bimauti ulama, dengan matinya ulama lah, dengan dimatikan ulama. Wa yazharu jahlu, maka dizahirkan orang kata kejahilan, iaitu mereka yang mulazamah lah dengan kebodohan. Itu maksud dia. Wal fitan, wal fitanu, dan fitnah. Wa yaghsurul harju, wa yaghsurul haraj, dan banyaknya haraj. Banyaklah pendapat haraj ni. Ada yang kata haraj ini fitnah, ada haraj ni macam-macam lah. Baik, kita tengok. Qila, maka ada orang tanya, ya Rasulullah, wa mal haraj, apa dia yang kata haraj itu? Faqala hakaza, ni kata isyarat dengan tangan ni. Faqala hakaza biyadi faharrafaha ka'annahu yuridul khatla. Maka bila orang tanya haraj ini apa, maka Nabi kata macam ni. Ni macam ni, hakaza ni begini. Biyadihi faharrafaha,
Dia kata dengan tangan dia. Maksudnya dia buat perumpamaan dengan tangan dia. Yang kata biyadih ni maksudnya perumpamaan dengan tangan dia. Itu yang kata penting kena tengok tu guru tu. Baik. Kemudian Nabi pun bagi tahu faharrafaha. Harraf ini maksudnya Nabi gerakkan tangan dia. Ka'annahu yuridu al-khatla. Ka'annahu yuridu al-khatla ini maksudnya seumpama ka'annahu seolah-olah yuridul khatla, orang kata nak menggambarkan pembunuhan. Maka kata ulama yang kata harrafaha ini ada banyak maksud. Ada yang mengatakan Nabi menggerakkan tangan dia seperti mana kadharib, seperti mana Nabi nak pukul orang. Nabi nak bagi perumpamaan macam nak pukul orang. Ini yang kata harak ni hakaza macam ni. Contoh macam tu. Nabi gerakkan tangan. Maka ni faharrafa ka'annahu ini orang kata adalah riwayat daripada perawi. Dia nak terangkan yang kata haraj ini maksudnya bunuh. Perumpamaan dengan tangan Nabi tadi ni. Nabi bagi tahu yang kata harak ini maksud dia macam ni. Mungkin ada orang kata sahabat-sahabat itu maksudnya dia kata bunuhlah. Ada ulama mengatakan Nabi buat tangan dia ni ka'annahu yadribu unuqul insan. Nabi buat seolah-olah macam nak sembelih tengkuk manusia. Yang kata haraj ini macam ni. Kalau silah kita macam ni lah. Nabi buat macam tu. Orang kata macam tu. Dekat orang kata manusia. Dekat mungkin ada sahabat-sahabat dia bagi contoh. Yang kata haraj ini ni. Maka ditafsirkan, maka dihuraikan oleh perawi-perawi hadis dengan maksud al-khatlah, bunuh. Walaupun ada yang mengatakan ungkapan khatlah itu merupakan satu ungkapan, satu lafaz tajawuz, satu lafaz yang orang kata melampaui, menunjukkan kata haras ini satu benda yang cukup bahaya, sehingga kan dinisbahkan kepada al-khatlah, sehingga disebah kepada pembunuhan, kerana pembunuhan merupakan satu benda yang dahsyat lah. Mana antara kejahatan sehingga kan pada tahap pembunuhan paling teruk itu dipanggil tajawuz, melampaui. Perumpamaan Nabi bagi contoh macam ni. Macam ni. Ada yang kata Nabi yang kata haraj ini macam ni. Contoh kata macam tu. Perumpamaan Nabi kata macam ni. Ada yang mengatakan Nabi tunjuk macam ni, haras. Maksudnya ditafsirkan faharrafaha fa tafsiriyah tu, maka ditafsirkan dengan ungkapan tangan Nabi itu maksudnya dengan bunuh lah. Itu mudah faham macam tu. Sebab tu ala kuliah dia ada kalanya perlu kepada kita ni tengok tok guru tu pasal apa? Pasal gambaran dia merupakan gerakan. Gerakan itu kadang-kadang memaham. Kadang-kadang kita duduk belakang tak tahu apa gerakan. Maksud yang kata bunuh macam mana, apa semua macam mana kita tak tahu. Allah a'lam. Itulah. Itu kata orang kata fitnah akhir zaman. Isyarat daripada Nabi SAW. Baik, insyaAllah kita akan sambung orang kata hadis seterusnya. Ini panjang hadis. Wallahu a'lam.